Assalamualaikum dan selamat tengah hari kelas. Alright, sebelum cikgu mula mengajar, cikgu harap semua pelajar dalam keadaan yang sihat. Hari Isnin lepas, kita sudah masuk dalam bab pengurusan pemasaran, iaitu kita telah cover di mana aktiviti pemasaran, iaitu memberhentikan pemberian makanan, pasaran ternakan dan saluran pemasaran. Okey. Alright, hari ini kita akan sambung dalam tajuk harga ayam pedaging dan telur, di mana dalam aktiviti pemasaran ternakan jugalah. Alright, untuk ayam daging ni dia adalah komoditi ternakan yang harganya harganya tu dikawal. Okey. Alright, harga pasaran ayam ni dia mengikut harga ayam hidup di ladang, harga borong hidup, harga borong bersih, harga runcit hidup, harga runcit dan harga runcit bersih. Contohnya dengan kaki, kepala, hati dan hempedal. Okey. Okey, seterusnya harganya ditentukan berasaskan kepada harga pada peringkat ladang. Okey. Di mana kalau peringkat ladangnya harga sedemikian, contohnya RM RM8. Jadi itulah juga harga yang akan digunakan untuk penjualan atau pemasaran harga ayam pedaging kita. Alright, selain itu, Persatuan Pengeluar Ayam dari masa ke semasa juga akan menetapkan harga rujukan untuk panduan. Okey, jadi Persatuan Pengeluar Ayam ni dia akan bagi rujukan harga untuk panduan penternak-penternak ataupun consumer, pengguna. Alright. Okey, walaupun harganya ni dikawal, okey, harga sebenar ternakan kita ni adalah bergantung kepada faktor pasaran pada sesuatu masa, tetapi tidak boleh melebihi harga ceiling yang ditetapkan oleh pengeluar, harga yang ditetapkan oleh pengeluar lah. Jadi tidak boleh lebih. Alright. Okey, di bawah ni jadual di bawah ni adalah contoh harga ayam pedaging. Yang hijau ni adalah contoh harga ayam pedaging yang dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner pada tahun 2016. Okey, untuk harga ladang ayam anak ayam sehari dia RM untuk seekor adalah RM2.10. Okey, untuk ayam hidup pula per kilo dia ambil per kilo, sebab untuk anak ayam ni dia tidak beratnya kurang lagi. Jadi dia ambil per ekor lah. So kalau ayam hidup atau besar sudah dia akan ambil per kilo. Maksudnya harganya adalah RM5.30. Okey, untuk harga borong pula untuk ayam hidup per kilo adalah harganya adalah RM6. Okey. Okey, seterusnya harga runcit. Kita boleh tengok di mana standard ataupun super. Okey, untuk standard harga runcit untuk ternakan untuk ayam pedaging dan untuk penelur, ayam pedaging lah. Okey. Untuk ayam pedaging, harga runcit 1 kilo adalah RM7.90. Dan untuk yang super, maksudnya mungkin untuk super ni maksudnya ayam yang berkualiti lah. Okey, untuk super ni dia RM8.85 per kilo. Okey, seterusnya di bawah ni adalah harga telur ayam. Okey, ini adalah untuk harga telur ayam. Untuk grade 2A, harganya per biji adalah 35 sen. Okey, seterusnya grade A 33 sen, grade B 32 sen, grade C 31 sen, grade D 28 sen dan seterusnya yang terakhir adalah grade E iaitu 25 sen sebiji. Alright. Okey, ini adalah grade dan harga untuk ternakan puyuh. Okey, penjualan puyuh ni dia dalam beberapa bentuk mengikut negeri atau kawasan penternak. Okey, penjualan secara seekor paling popular di kebanyakan negeri. Maksudnya penjualan secara per ekor lah. 1 ekor, untuk 1 ekor, untuk 2 ekor kita beli berapa. Alright. Okey. Untuk di jadual di bawah ni dia adalah grade dan harga puyuh yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner Perak pada tahun 2015. Okey, untuk negeri Selangor, untuk negeri Selangor, grade ternakan puyuh dia ada sampai C. Okey, di mana berat minimum 2.0
kilogram 10 per 10 ekor. Oke, ini adalah contoh berat untuk ternakan per ekor. Oke, lepas itu ini adalah harganya. Oke, kita boleh tengok. Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Johor, Terengganu, dan Kelantan. Oke, ini adalah grade dan harga puyuh. Alright, di area Semenanjung. Oke. Alright, seterusnya kita akan masuk pada topik pembelajaran yang baru, yaitu nisbah penukaran makanan. Oke, nisbah penukaran makanan ini dia ditakrifkan sebagai satu unit pengeluaran yang diperoleh daripada pengambilan satu unit berat makanan. Oke, untuk setiap kilogram. Oke, dia bermaksud maksudnya setiap kilogram makanan yang dimakan oleh ternakan ini dapat menambahkan jumlah berat badan ayam. Oke. Alright, nilai untuk NPM ini dia sangat penting untuk menunjukkan kecekapan penggunaan makanan ternakan kita. Oke. Alright, pengiraan nisbah penukaran pengiraan untuk NPM atau nisbah penukaran makanan ini adalah NPM, nisbah penukaran makanan sama dengan kuantiti makanan yang dimakan per kilogram lah. Per pertambahan berat badan per kilogram. Maksudnya kuantiti makanan untuk yang kuantiti kita sudah ambil kuantiti makanan yang dimakan oleh ternakan kita. Dan kita akan bagikan kepada pertambahan berat badan ternakan ayam kita. Oke, daripada jumlah yang kita dapat nih itu adalah jumlah untuk nisbah penukaran makanan kita, NPM kita. Alright, seterusnya menilai prestasi poultry berdasarkan nilai nisbah penukaran makanan. Oke, mula-mula macam mana kita mau menilai? Ya, pertama pemantauan prestasi ternakan perlu dilakukan untuk mengetahui kesan penukaran makanan. Oke. Contohnya lebih rendah angka NPM ini, maka lebih baik penukaran makanan dan lebih tinggi pulangan pendapatan. Maksudnya bila NPM ini rendah, maka dia lebih baiklah dan untuk pulangan pendapatan kita pun dia akan jadi lebih tinggi. Oke, nilai NPM ini dipengaruhi oleh jumlah dan jenis makanan, kualiti makanan, baka ayam, jantina ayam, peningkatan pertumbuhan dan pengurusan untuk ternakan kita. Alright, nilai ini dia memberikan gambaran untuk kos pengeluaran bagi peternak lah. Alright, oke, seterusnya pengaruh penukaran makanan. Oke, untuk pengaruh penukaran makanan ini, dia faktor utama yang mempengaruhi penukaran makanan ini adalah pembaziran makanan. Oke, kalau kita bagi banyak, lepas tu ayam tu makan sedikit, jadi dia akan membuatkan kita membazir untuk makanan ternakan kita. Alright? Oke, seterusnya pembaziran makanan dalam jangka masa panjang ini dia akan mengurangkan keuntungan kita sebab kita banyak menggunakan makanan. Jadi banyaklah kita beli stok untuk makanan-makanan ternakan kita. Oke? Sebab itu dia akan mengurangkan keuntungan untuk jangka masa yang panjang. Alright, seterusnya pembaziran makanan ini dia sering berlaku semasa menjalankan urusan peternakan harian. Oke, tanpa peternak ini sedarilah. Oke, sebab ialah kita bagi makanan makan terus hari-hari kita bagi tidak ikut kuantiti. Jadi dia akan membuat berlakunya pembaziran dan dia akan merugikan pada peternak. Alright, antara sebab utama pembaziran makanan ini dia adalah disebabkan oleh mengisi makanan ke dalam bekas dengan tidak cermat dan berlaku pertumpahan makanan. Oke, itu adalah contoh juga antara sebab-sebab yang selalu berlaku pada peternak. Oke. Seterusnya menggunakan bekas makanan yang rosak. Maksudnya contohnya seperti tempat makanan yang bocor. Jadi bila bocor, makanan jatuh di bawah. So, dia akan berlaku pembaziran di situ. Alright. Seterusnya paras tinggi, bekas makanan yang tidak mengikut pembesaran ayam. Oke, ini pun adalah satu contoh atau sebab ada pembaziran makanan berlaku. Sebab kalau tinggi macam mana ayam mau makan kan? Jadi dia mungkin akan makan di tempat yang rendah. Jadi yang tempat tinggi itu dia tidak akan makan di situ. Alright. Seterusnya masalah lain yang mengambil makanan seperti tikus dan burung liar. Ini pun adalah satu sebab yang biasanya terjadi lah kalau untuk ternakan. Oke, seterusnya cara menyimpan guni.
makanan yang kurang sempurna menyebabkan guni makanan di bawah menjadi keras dan tidak dapat digunakan. Oke, ini pun selalu salah satu sebab utama, contoh sebab utama untuk pembaziran makanan. Sebab kalau penyimpanan tidak dilakukan dengan betul, ya kita simpan tidak digunakan tidak disimpan dengan betul, maka makanan-makanan yang di atas, guni-guni makanan yang di atas tuh mungkin bagus, tapi yang di bawah dia mendap. Jadi kalau kita simpan di lantai, dia kena air, lembab, kering, lembab, kering. Jadi dia makin lama mampat, dia jadi keras. Alright? Oke, seterusnya penukaran pemberian makanan ini dia bertujuan untuk memenuhi keperluan nutrisi supaya ternakan tersebut membesar dengan baik dan sehat. Oke, proses pertukaran pemberian makanan ini perlu dilakukan secara perlahan-lahan. Oke, dia perlu dilakukan secara perlahan-lahan lah proses pertukaran pemberian makanan untuk ternakan kita. Oke, seterusnya contoh nisbah penukaran makanan ternakan. Oke, jadwal di bawah ini dia merupakan rujukan dan butiran hasil daripada pemeliharaan ternakan bergantung sepenuhnya kepada kecekapan mengurusan peternakan ayam pedaging dan puyuh. Oke, kita boleh buat perbandingan dengan butiran peternakan seperti dalam jadwal yang dinyatakan lah, macam contoh jadwal-jadwal ni lah. Oke, untuk jadwal yang sebelah nih, yang ini yang cikgu tunjuk sekarang. Oke, ini adalah pemantauan prestasi ternakan. Oke, ini adalah pemantauan prestasi ternakan kita lah, dari berat mingguan, pertambahan berat mingguan untuk gram dan terkumpul. Oke, di sini dia ada nisbah penukaran makanan kita. Oke, dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan 8. Oke, ini berat mingguan. Ini adalah untuk berat badan dan kenaikan berat mingguan. Oke, ini adalah berat yang dimakan lah, berat yang dimakan. Jadi daripada sini kita boleh dapat NPM. Alright. Seterusnya yang sebelah ni adalah nisbah penukaran makanan untuk puyuh. Oke, ini adalah untuk ayam pedaging. Sebelah ni, sorry, ini adalah untuk ayam pedaging dan ini adalah untuk puyuh. So kita ambil ni dari berat puyuh, pertambahan berat, gram maksudnya pertambahan berat puyuh itulah, dan makanan. Oke. Oke, ini adalah makanan yang dimakan dan pertambahan berat puyuh ini lah, ini untuk puyuh. Oke, jadi daripada pengiraan kita dapat sini, kita akan dapat NPM yang untuk ternakan puyuh kita. Oke, seterusnya kita akan tengok, kita akan masuk dalam pengiraan nisbah penukaran makanan. Kita tengok contoh untuk pengiraan nisbah penukaran makanan NPM. Oke, dia contohnya, oke, soalan yaitu bilangan ayam diternak sama dengan 100 ekor. Oke. Oke, kuantiti makanan seminggu adalah sama dengan 400 kg. Oke, untuk berat badan ayam awal sama dengan dia adalah 3,5 kg. Oke, untuk berat badan ayam akhir sama dengan 200 kg. Oke, kita akan kalau untuk kita kira NPM, kita akan menggunakan rumus yang ini. Oke, yaitu NPM sama dengan kuantiti makanan yang dimakan per kilo per pertambahan berat badan per kilogram. Oke. Oke, kuantiti makanan yang dimakan. Oke, kita akan tengok kuantiti makanan yang dimakan adalah 400 kg per minggu. Oke, kita sudah dapat kuantiti makanan yang dimakan. Oke, untuk pertambahan berat badan per kilogram. Macam mana kita mau dapat pertambahan berat badan per kilogram nih? Oke. So, kita akan tengok di sini pertambahan berat badan ayam. Oke, pertambahan berat macam mana kita mau dapat adalah daripada jumlah berat badan ayam ditolak dengan berat badan ayam, berat badan akhir ditolak dengan berat badan ayam pada awal. Oke. So, kalau kita tengok 200 kg untuk berat badan akhir adalah 200 kg. Oke. Ditolak dengan berat badan awal. Berat badan awal berapa? 3,5 kg. So, jadi 200 kg tolak dengan 3,5 kg. Sama dengan dapatlah pertambahan berat badan ayam kita, yaitu 196,5 kg. Jadi, ini adalah pertambahan untuk berat badan per kilo. Oke, so jadi kita akan gunakan rumus yang ini, kita akan masukkan di dalam
Jadi kuantiti makanan yang dimakan adalah 400 kg per pertambahan berat badan berapa? 196,5 kg. Jadi 400 kg per 196,5 kg. Oke, bila kita kirakan hitung, dia akan dapat 2,04. Oke, jadi maka ayam telah makan sebanyak 2,04 kg makanan untuk menghasilkan 1 kg berat badan ternakan kita. Oke, jadi macam itulah cara kira untuk NPM. Alright. Oke, apa yang kita dapat di sini NPM kalau sekiranya lebih rendah NPM itu maka lebih baik sebab kita tiada pembaziran untuk makanan ternakan kita. Oke? Jadi kita akan dapat untung dan berat badan untuk ternakan kita pun ideal. Alright, oke itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.